Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa la ilaha illa Wassalatu wassalamu ala rasulil mursalin. Al-anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dalam kesempatan bicara karya malam ini dapat kita bertemu sekali lagi dengan penuh rahmat Allah. Dan tajuk perbincangan kita ialah khusus kepada bab ketiga buku saya berkaitan dengan Sultan Muhammad Al-Fatih dan Dracula. Dan marilah kita mulakan dengan perbincangan mulai dengan ayat ini. Dan kita masih lagi berkaitan dengan buku yang saya masukkan, buku ke depan, Sinar Islam di Langit Transolnya. Dan barangkali tajuk kita bincang adalah tajuk bab yang keempat, yang ketiga bagi tuan yang ada buku ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'idu lahum masatum min quwwatin wa birribatil khali turbu nabiyyan wallahu anwakum wa ahli min dunihim la ta'lamuhum la ta'lamullahu la'anahum la ta'lamullahu ya'lamuhum. Surah Al-Azim, surah Al-Anfal. Dan bersedialah bagi kamu untuk apa yang kamu mampu daripada kekuatan kuda yang tertambat, supaya persiapan perang itu menakutkan dengannya musuh Allah dan musuh kamu dan yang lainnya daripada mereka yang kamu tidak tahu tetapi Allah mengetahuinya. Inilah kesan supaya kita bersedia dalam peperangan, sebab dalam sejarah perjuangan Islam, peperangan demi peperangan telah berlaku. So, bagaimana yang kita ingin fokuskan hari ini ialah perjuangan yang dilakukan oleh Kerajaan Osmaniyah. Kerajaan Osmaniyah adalah kerajaan Islam terakhir yang muncul pada akhir kurun yang ke-13. Dan selama 600 tahun, mereka berjuang, berperang, dan membawa sinar Islam ke seluruh dunia. Dan pada malam ini saya nak fokuskan peperangan yang berlaku di antara Osmaniyah dengan Russia. Peperangan ini dianggap sebagai peperangan yang paling lama dalam sejarah manusia. Peperangan ini berlangsung selama 600 tahun tanpa henti. Sejak daripada tahun 1299 sampailah kurun yang ke-20. Dan sampailah kepada Perang Dunia yang pertama, sehingga jatuhlah kerajaan Osmaniyah. Maka peperangan tidak pernah berhenti di antara dua kuasa besar, Osmaniyah dan Russia. Kadang-kadang Osmaniyah yang menang, bahkan banyak kali Osmaniyah yang menang, dan kadang-kadang Russia yang menang, dan juga Pakatan Russia bersama dengan negara Eropah Timur dan negara-negara di Balkan. Dan lebih kecil lagi ini, saya ingin tumpukan perebutan tanah jajahan di kawasan negara Balkan. Di situlah perjuangan Osmaniyah yang begitu lama menegakkan sinar Islam dan sentiasa diganggu oleh negara-negara yang bermusuh dengannya, dan khususnya lah Russia. Dalam konteks ini kita lihat ketika zaman keagungan Osmaniyah. Osmaniyah telah mencapai ke sempadan Vienna dan sampai ke hampir Venice, dan sebelah kanan sampai ke Baku di tepi Laut Kaspia. Kemudian inilah kawasan-kawasan yang menjadi keagungan Osmaniyah. Walaupun inilah kawasan yang resmi, tetapi kawasan pengaruhnya cukup besar di 3 buah benua. Di benua Eropah, Afrika dan Asia. Inilah kerajaan Islam yang terakhir yang sentiasa melengkapkan dirinya dengan peperangan. Bahkan dikatakan khalifah mereka sampai tidak sempat untuk menjalankan haji sebab persediaan untuk peperangan demi peperangan, dan khalifah ataupun sultan tidak boleh untuk meninggalkan istana walaupun sekejap kecuali urusan peperangan, dan itulah yang berlaku pada kerajaan Osmaniyah yang agung. Dan kita lihat bagaimanakah Islam melalui kerajaan Osmaniyah sampai ke kawasan negara Balkan. Negara Balkan ini termasuklah Greece, Macedonia, Bulgaria, Serbia, Bosnia, Croatia, Hungary, Romania, Slovenia. Dan saya nak tumpukan lagi lebih kepada Slovenia dan juga Romania. Satu masa dulu sebenarnya Romania bukan dikenali dengan nama Wallachia. Dan Wallachia ini sebahagian pada Romania sekarang. Dan pergerakan politik yang berlaku di situ sangat-sangat rapuh, dan Osmaniyah sentiasa mengambil peranan, sentiasa berperang sama ada dengan Russia ataupun dengan Eropah Timur ataupun dengan negara pakatan mereka, dan untuk pertahankan negara Balkan yang Islam telah bersinar di situ begitu lama. Dan itulah barangkali sejarah yang kita nak sentuh pada malam ini. Kita lihat bagaimanakah Osmaniyah dapat menembusi kawasan Eropah Timur sampai ke utara, masuk ke Russia dan kawasan khususnya adalah kawasan Balkan. Sebab rahsianya ialah keadilan yang dibawa oleh kerajaan Islam.
Bahkan kita lihat kerajaan di Bosnia, di Herzegovina umpamanya, ataupun di kawasan yang berdekatan. Mereka sentiasa dizolimi oleh raja mereka sendiri. Raja Byzantine mereka, raja Kristian mereka menzolimi mereka sendiri, dan Islam jadi penyelamat. Itulah sebab kita katakan mereka, kata-kata mereka yang terkenal yang dapat kita saksikan hari ini sampai untuk menunjukkan keadaan Islam, bahawa mereka mengatakan serban Khalifah Islam, Sultan Islam, Sultan Turki itu lebih kami sanjungi, lebih kami cintai daripada tiara papa kami sendiri, paus kami sendiri. Maksudnya ialah mereka melihat Islam itu memberi keadilan kepada mereka dan mereka menyokong daripada dalam. Ketika Utsmaniyah berperang dengan Raja Kristian, rakyat sebahagian besarnya menyokong Utsmaniyah, dan ini perkara yang sangat ganjil. Mereka tidak menyokong raja mereka sendiri disebabkan sejarah mereka di bawah raja mereka. Mereka tidak berikan keadilan. Dan apabila mereka melihat Islam mengembangkan sayap mereka dan memberikan keadilan sama ada di Bosnia ataupun di kawasan-kawasan yang berdekatan, maka mereka menerima Islam dengan begitu cepat disebabkan faktor keadilan, toleransi dan kesejahteraan yang dibawa Islam. Kita saksikan di Bosnia hari ini masih kekal dengan tamadun Islamnya, dengan seni bina yang dibina oleh Kerajaan Utsmaniyah. Walaupun sekarang telah bertukar pemerintahan, tetapi kesan-kesan yang ditinggalkan oleh Islam dan pemerintahan yang adil yang dilakukan oleh Khalifah Islam Utsmaniyah tercatat sampai hari ini. Kita lihat jaminan yang diberikan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih umpamanya kepada penduduk Bosnia Herzegovina, kepada penduduk Wallachia, kepada penduduk Slovenia dan sebagainya yang telah menjadi pengaruh, yang duduk di bawah pengaruh Utsmaniyah. Di sini adalah satu contoh surat akuan keamanan yang diberikan oleh Sultan Al-Fatih, yang disebut Bismillahirrahmanirrahim, Ana Sultan Muhammad Al-Fatih alana lil alam aj'al anna al-Bosniyah wal Qansiyah qad munahu bi mawjib hadzal firman as-sultani himatu jalalati. Saya istiharkan bahawa surat yang dipanggil firman ini memberikan keamanan kepada seluruh rakyat Bosnia dan sekitarnya. Dan tidak boleh seseorang pun yang akan merosakkan gereja penduduk tempatan. Tidak ada seorang pun yang boleh merosakkan salib daripada penduduk asalnya. Dan oleh sebab itu mereka bertidur, mereka akan hidup dengan aman tenteram. Bannahum sayaisu bisalamin fi daulati, dan mereka akan duduk dengan aman dalam negara saya. Dan mereka yang ingin berhijrah, mereka akan diberi keamanan sepanjang perjalanan mereka. Dan itulah yang dilakukan. Sama ada dia seorang yang bangsawan, seorang menteri, ataupun seorang agama, ulama dan sebagainya, maka dia tidak boleh melakukan apa yang terlarang dalam firman ini. Dan oleh sebab itu, barang siapa yang menjaga firman ini, mereka harus menjaga jiwa mereka, harta mereka, kemuliaan mereka, gereja mereka. Dan surah ini diberikan sumpah oleh Sultan Muhammad Al-Fatih umpamanya dengan mengatakan bahawa uqsim billah, saya bersumpah dengan nama Allah, alladzi khalaqal arda fi sittati ayamin wa rafa'as samawati bi ramadin wa sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulih wa jami'al anbiya wa salihin ajmain bi annahu lan yasmahu an yukhalif ayat min afrad rayatana amra hazal firman. Tidak ada seorang pun daripada rakyat yang boleh menentang ataupun tidak menjaga firman yang telah dikeluarkan ini. Dan inilah sebenarnya rahsia Islam berkembang dengan cepat ke kawasan Balkan, bahkan ke seluruh dunia, ialah di atas dasar keadilan yang dibawa oleh Khalifah Islam. Barangkali episod ini tidak ditunjukkan oleh sejarah barat. Mereka mengatakan Islam berkembang dengan pedang, benar. Tetapi Islam memberikan akhlak yang indah. Pada mulanya diberikan aslim taslam, Islamlah kamu dan kamu sejahtera. Yang kedua ialah diberikan supaya sekiranya tidak ingin Islam, maka hendaklah bayar jizyah untuk menunjukkan bahawa negara itu tunduk kepada kerajaan Islam dan memberikan ruang untuk sampaikan mesej Islam kepada penduduknya. Tidak ada pasangan dalam Islam, tetapi hendaklah diberikan ruang untuk dakwah Islam sampai kepada seluruh rakyat. Dan sekiranya itu dilakukan, tidak ada pedang. Tetapi sekiranya ditolak, maka pedang ialah pengisaran terakhir. Dan Islam telah berkembang dalam dua-dua bentuk di seluruh dunia, dan khusus dalam konteks Sultan Utsmaniyah. Kita lihat cara yang lebih awal yang kebanyakan diterima ialah
dengan cara jizyah, iaitu dengan keamanan, dan sebagai timbal baliknya umat Islam dikenakan zakat. Tetapi umat bukan Islam dikenakan jizyah. Dan oleh itu adil dan sangat-sangat adil sebab orang Islam dikenakan zakat yang secara umumnya lebih tinggi daripada jizyah yang dikenakan kepada orang Islam. Dan itu sebab kita lihat Islam mendapat tempat di kawasan Balkan khususnya. Di akhir ataupun kita kemuncak Kerajaan Osmaniyah, mereka sudah sampai ke sepadan Rusia. Mereka telah masuk ke kawasan Crimea sekarang, yang sekarang termasuk dalam Rusia. Sampailah kepada Bandar Baku, iaitu satu kawasan yang menjadi pusat pemerintahan Islam di Rusia di bawah kerajaan Tatar. Itu menunjukkan bahawa Islam telah berkembang dengan begitu jauh, sehinggalah pada kurun yang ke-15 kita lihat Islam sampai di puncak perkembangan di bawah kerajaan Osmaniyah. Dan ada juga kerajaan yang pada mulanya mereka mengaku untuk tunduk kepada kerajaan Islam Osmaniyah, umpamanya Serbia. Serbia ketika satu masa dia menghantarkan jizyah, tetapi satu masa lain dia memungkiri janjinya, maka pedang digunakan dan Serbia tunduk kembali. Itulah sejarah yang berlaku dalam peperangan di kawasan Balkan, dan kita lihat Rusia akan mengambil peluang untuk membela negara yang dimasukkan. Peperangan demi peperangan, dan inilah persediaan yang tidak boleh leka. Setiap khalifah mesti menyediakan pasukan tentera yang terkuat, pasukan elit yang sangat-sangat berani, dan mereka berjuang di atas kalimah ilahi, berjamaah di atas kalimah jihad, dan itulah kekuatan yang ada pada Osmaniyah. Dan peperangan ketika itu ialah peperangan yang berdepan, peperangan dengan pedang yang berdepan satu demi satu, dan peperangan ini peperangan yang sebenarnya. Dan kita lihat, saya ingin tumpukan kepada satu kawasan yang khusus, iaitu kawasan Wallachia. Wallachia ataupun sekarang namanya Romania. Kawasan itu namanya Hungary sekarang. Dan kawasan itu ketika itu namanya Transylvania. Ketika itu namanya Wallachia. Dan saya ingin tumpukan apakah yang berlaku pada Wallachia. Wallachia juga termasuk dalam negara yang tunduk pada Osmaniyah. Mereka membayar jizyah kepada Sultan Murad yang kedua. Sultan Murad kedua sangat-sangat perkasa, kerajaannya sangat besar, dan kawasan Austria Empire, Transylvania, Moldova, semuanya tunduk kepada kerajaan Osmaniyah. Dan dalam hubungan ini kita lihat kerajaan Osmaniyah memberikan jaminan keadilan yang sangat-sangat adil kepada penduduk Wallachia, dan mereka dikenakan jizyah. Dan kerajaan mereka terpaksa membayar jizyah kepada kerajaan Osmaniyah. Sebagai gantinya, Osmaniyah akan memberikan keamanan, ketenteraan dan sebagainya. Dan itulah hubungan di antara negara induk dengan negara yang di bawah naungan. Dan dalam konteks inilah negara Moldova ataupun negara Wallachia, dan simbol Osmaniyah adalah sebelah kiri dan simbol Wallachia ialah sebelah kanan. Barangkali Wallachia ini bagi pelajar yang baru belajar sejarah, mungkin mereka tidak pernah dengar nama Wallachia. Dan sekarang lebih dikenal dengan nama Romania. Orang Romania mengaku mereka adalah keturunan Rom yang paling asli. Walaupun di Greece ataupun di Rom ialah kaum Rom yang sama, tapi mereka mengatakan kumpulan Rom yang asli ialah di Romania, iaitu yang berada di Wallachia satu masa dulu dengan nama Wallachia. Dalam konteks ini, inilah Raja Wallachia yang kita ingin bincangkan. Namanya Vlad II Dracula. Dracula ialah nama seni mereka. Dracula dalam bahasa mereka maksudnya naga. Dan raja ini sangat rapat dengan Osmaniyah. Dan kalau tuan lihat patungnya, dia pakai kopiah. Barangkali mungkin kemungkinan dia adalah seorang Muslim. Barangkali, wallahualam. Tetapi dari segi patungnya menunjukkan dia sebagaimana orang Osmaniyah, dan dia sangat sayang kepada Osmaniyah. Dalam konteks ini, dia mengatakan kepada Sultan Murad yang kedua, ayah pada Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia kata, saya ingin tunjukkan bahawa saya sangat setia kepada kerajaan tuanku. Dan saya serahkan anak saya, dua orang ini, untuk diberikan pendidikan oleh tuanku, dan jagalah anak saya ini sebagai anak tuanku sendiri. Itu kata-kata daripada Vlad Dracula kepada Sultan Salim yang kedua. Dalam konteks ini kita lihat, Sultan Salim yang kedua ada anak bernama Muhammad Fatih. Dan ketiga-tiga anak ini, satunya bernama Radu, satunya bernama Dracula, dan satunya Sultan Al-Fatih. Ketiga-tiga ini seolah-olah adik-beradik yang sangat rapat.
Mereka belajar bersama. Di antara dua adik-beradik ini, hubungan di antara Radu dengan Sultan Al-Fatih sangat rapat. Mereka berkasih sayang, mempelajari bersama. Tetapi kita lihat Dracula, abangnya lebih tidak bekerjasama, tidak melakukan kerjasama, tetapi dia lebih berminat dengan permainan, dengan tentera yang dilatih di dalam istana Osmaniyah. Dan dia benar-benar duduk dalam istana. Dia mengetahui apa yang ada dalam istana. Dan dia bersama-sama dengan pemuda ataupun keluarga istana yang lain. Sultan Murad sebagai sultan yang sangat adil. Sultan yang sangat warak dalam konteks takwa. Dia telah menyediakan pendidikan Islam yang sangat lengkap kepada ketiga-tiga anak dan anak angkatnya. Dan dalam ketiga-tiga ini, kita lihat anak yang bosok, iaitu Radu ini, ialah anak yang paling handsome. Bahkan dikatakan di Erdina, ialah di antara keluarga diraja yang paling handsome, dan dia dikatakan Radu Al-Wasim. Dia dikenal dalam sejarah Osmaniyah sebagai Radu Al-Wasim, maksudnya Radu yang handsome. Berbanding dengan abangnya Dracula yang kelihatannya ganas, wajahnya garang, tetapi mereka dididik dengan Al-Quran, mereka dididik dengan hadis, dan mereka menghafal Al-Quran dan sebagainya, dan mereka mempelajari sejarah keagamaan Islam. Mereka menjadi pemuda Islam yang sangat-sangat disayangi oleh istana. Tetapi dalam masa itu, kita lihat Dracula sentiasa menyisihkan diri untuk melihat bagaimanakah umat Islam melaksanakan qisas. Umat Islam melaksanakan hudud di dalam konteks keadilan Islam, dan hukum harabah ialah disalib. Hukum qisas dipancung kembali, dan ada hukum-hukum yang dia sangat tertarik dengan hukuman darah. Itu Dracula, berada dalam istana. Dan itulah membawa sifatnya. Dan mereka bertiga dalam satu kawalan istana yang sangat-sangat mementingkan akhlak dan takwa. Itulah kita lihat mereka berlaga dalam istana. Muhammad Al-Fatih, Dracula dan Radu. Mereka diberikan penghormatan dalam istana Osmaniyah yang ketika itu berada di Erdin, belum lagi Istanbul. Dan ketika Sultan Al-Fatih bersedia untuk membuka Konstantinopel, maka ketiga-tiga ataupun Dracula bersama dengan abangnya ataupun adiknya Radu juga bersedia bersama dengan Al-Fatih untuk membuka Istanbul. Itulah kisah Dracula yang kemudiannya menjadi penentang kepada Al-Fatih. Inilah kisah mereka ketika mereka masih muda. Dan akhirnya, ketika ayahnya telah dibunuh oleh abang tirinya, dan dia diangkat untuk menjadi Raja Wallachia. Dan oleh sebab itu, Osmaniyah sangat gembira sebab Dracula telah dilatih menjadi seorang khalifah yang agung. Islam akan berkembang di kawasan Wallachia sebab Dracula diberikan segala ilmu Islam. Ilmu pemerintahan, tentang fiqh, usul fiqh dan sebagainya. Dia telah fasih untuk pentadbiran syariat Islam. Tetapi harapan itu tinggal harapan. Dan dalam riwayat mengatakan bahawa Osmaniyah mengutus ulama untuk dalam pelatihan tersebut, khususnya oleh dua orang ulama yang besar, selain daripada pelajar-pelajar yang dilatih di Wallachia. Di Wallachia ialah negara Islam, tuan-tuan. Walaupun dia di bawah Osmaniyah, tetapi di sana ada sekolah agama, sekolah tradisi. Dan ketika malam pelatihan itu, maka pelajar-pelajar Islam ini diminta supaya memeriahkan pelatihan Sultan tersebut, termasuk dua orang ulama yang besar yang berserban ini. Dan apabila dia telah mengangkat sumpah, dia telah dilantik jadi Raja Sermi, maka dia tunjuk kepada dua orang ulama yang besar ini, kamu buka serban kamu, atau saya pancung kepala kamu. Dia telah menunjukkan sifatnya sebenarnya. Selama ini dia juga berserban, tetapi malam dia dilantik jadi raja. Dia minta dua ulama besar ini buang serban, dan atau saya potong kepala, dan dipotong kepalanya. Maka pelajar-pelajar yang daripada sekolah agama ini yang sama-sama meraihkannya dibunuhnya satu persatu, dan bermalian darahlah istana tersebut malam itu. Dan rupa-rupanya Dracula ini menyimpan kesemaknya sejak daripada zaman dia berada di istana Osmaniyah. Dia cuma tunggu masa sehingga dia dilantik menjadi raja, dan dia membunuh umat Islam begitu ramai, sebab di Wallachia ketika itu umat Islam sangat ramai. Wallachia itu adalah pusat Islam satu masa dulu. Bosnia adalah pusat Islam. Hungary adalah pusat Islam ketika itu. Dan sampai hari ini kita lihat kesan-kesan
tamadun Islam masih kita dapat saksi di Hungary ataupun di Romania ataupun di kawasan yang berdekatan. Dan dikatakan bahawa malam itu dia bermandi darah. Dia minta kepala ulama, dan gambar ini ialah gambar yang mereka lukis. Gambar yang Wallacea lukis pada malam tersebut. Dia bermandi darah. Dia minum minuman keras dia di depan mayat yang dia bunuh. Dia gilakan darah. Benar-benar gilakan darah. Itulah Dracula. Yang asalnya dilatih untuk berakhlak mulia, memahami Al-Quran, menghafal hadis dan sebagainya. Tiba-tiba apabila dia berkuasa, maka dia minta kepala ulama yang datang sebagai wakil daripada Sultan Muhammad Al-Fatih. Wakil dua orang ulama besar ini dipotong kepalanya, dihantar dalam mangkuk dan diberikan sebagai persembahan kepada malam pelantikan Dracula. Dracula yang pakai crown itu ialah Dracula yang sangat ganas dan sentiasa gambarnya dilukis sebagai seorang yang bermesak tebal dan sangat ganas wajahnya. Itulah Dracula. Tidak cukup dengan itu, tuan-tuan. Dia ditunjukkan dalam sejarah amal Romania. Dia sentiasa membawa kepala orang. Dia sangat dahagakan darah manusia. Bahkan itulah simbolik. Dahagakan darah sebagai simbolik. Tetapi kata Raja Romania, benar-benar dia minum darah. Dan gambar dia minum darah sentiasa ditunjukkan sampai hari ini. Hari ini Romania menjadikan kisah ini sebagai satu gimmick untuk mereka untuk melancarkan pelancongan negara mereka, dan mereka sediakan istana Dracula untuk dilawati, dan itu sebagai satu sumber pelancongan yang dianjurkan oleh Kerajaan Romania. Gambar-gambar yang dilukis oleh mereka menggambarkan dia sentiasa dengan kepala umat Islam, dan kepala yang dipacak itulah yang dibawa itu pacak panglima Islam yang dia memang kenal sebab dia berada dalam istana Osmania. Dia kenal panglima perang Osmania, dan dia mengambil darah daripada panglima perang ini. Dan kepala perang ini yang dibawa dengan tongkatnya, itulah simbol kejahatan Dracula. Dan ada kisah yang mengatakan sebelum dia menjadi seperti itu, dia telah sampai ke Hungary, diberikan sambutan oleh Raja Hungary, dan Raja Hungary sangat marah sebab dia seorang Islam. Minta dia menukar agamanya. Asalnya ketika di Wallacea, dia agama Kristian, mazhab Ortodoks. Kemudian dia masuk Islam. Bila dia pergi ke Hungary, dia telah menukar agama Kristian Katolik. Dan ketika dia Kristian Katolik lah, dia bermerajalela. Dan sebagai balasannya, Raja Hungary mengahwinkan dia dengan putrinya yang paling cantik. Itulah Dracula yang telah melakukan kesemenahan. Dan berita itu sampai kepada saudara angkatnya, kepada abang angkatnya, Sultan Al-Fatih di Istanbul. Dan diberitahu bahawa Dracula telah merajalela di Wallacea. Dia telah membunuh, dan hobinya ialah mendengar raungan orang yang sakit kerana disula. Disulanya lah caranya lah daripada bawah keluar ke dada sampai ke leher. Itulah cara dia melakukan salib ke atas umat Islam. Dan yang gambar tuan-tuan lihat di sini ialah gambar dilukis oleh mereka. Sejarawan Romania sekarang melukis gambar-gambar ini untuk menggambarkan apakah yang berlaku ketika itu. Ratusan ribu yang dibunuh oleh Dracula. Dracula sangat dendam dengan Islam, sedangkan dia dibela dalam istana Islam dengan penuh kasih sayang oleh Salim yang kedua. Dan dikatakan setiap kali dia makan, dia ingin melihat umat Islam disula seperti itu. Dan itulah raja yang sangat-sangat ganas. Bahkan badan manusia dipotong dan dihidangkan. Dia tidak makan barangkali, tapi dia ingin melihat bahagian tubuh manusia yang dipotong. Itulah Dracula. Gambar-gambar ini menyatakan bagaimanakah sifatnya sebenarnya. Dan dia katakan pada malam tersebut, dalam satu suratnya kepada kawannya, dia tulis, malam itu saya membunuh 23.884 orang Turki, maksudnya orang Islam. Itu yang saya bunuh, yang kami bunuh. Berdepan sebanyak 23.000 umat Islam dibunuh oleh Dracula. Yang saya bakar umat Islam, yang saya bakar pelajar Islam, yang saya bakar mereka yang Islam yang duduk dalam perjalanan, itu tak dapat saya kira. Itu dia tulis surat kepada kawan dia. Itu ketika awal dia dilantik menjadi raja.
dan cita-citanya adalah untuk menghapuskan Islam di atas muka bumi. Dan dia telah bersumpah untuk menghancurkan Islam. Itu Dracula. Tiba-tiba perkara ini sampai kepada Sultan Al-Fatih. Sultan Al-Fatih sangat murka terhadap perbuatan Dracula yang diasuh sejak daripada kecil, yang tidur sekali dengan dia, yang hidup sekali dengan dia, yang makan dalam istana sekali dengan dia, belajar sekali dengan dia, solat sekali dengan dia, puasa sekali dengan dia, tiba-tiba melakukan perkara yang sangat-sangat berencana. Dan berita sampai kepada Sultan Al-Fatih bahawa adik angkat anda telah melakukan kemusnahan yang sangat-sangat dahsyat di Wallachia. Dan dia akan menguasai Wallachia dan juga kawasan-kawasan tentunya. Dan dia telah berpangkat dengan Hungary. Dia telah berpangkat dengan Bulgaria untuk satu angkatan yang besar untuk menyerang Osmania. Dan ketika itu, masa itu Osmania, Sultan Al-Fatih sedang berperang dengan Greece. Dia sedang menghadapi perang dengan Greece. Oleh sebab itu, dia tidak dapat respon kepada kezaliman yang dilakukan oleh Dracula. Tetapi dia menghantar pasukan simpanan yang terdiri pada 18,000 tentera Islam. Dihantar untuk memerangi Dracula yang telah bertindak zalim. Apa yang berlaku, tuan-tuan, dalam peperangan di Wallachia? Tentera Islam kalah dengan teruknya. Tentera Osmania kalah dengan teruknya. Sebab memang Dracula telah bercadang, telah berpakat sekali lama. Mereka sudah ada spy yang begitu lama bagi mereka bersedia untuk mengalahkan Islam. Dan dalam peperangan yang berlaku antara Osmania dengan Dracula, maka kalah tentera Islam. Dan daripada 18,000 orang yang berperang, hanyalah 8,000 yang sempat balik semula ke Ardennes. Ketika itu, umat Islam berada di Ardennes ataupun di Constantinople. Dan oleh sebab itu, tuan-tuan, cara yang dilakukan oleh Dracula ialah mereka sebarkan penyakit yang sedang berjangkit ketika itu. Penyakit taun yang sedang melanda Wallachia. Mereka bawa orang yang terkena penyakit itu ke dalam pasukan tentera Osmania. Dan tentera Osmania terkena penyakit yang sangat-sangat mendukacitakan. Dan kekalahan Osmania tidak dapat dielak lagi. Dan mereka balik dan sampai ke Istanbul hanyalah dengan 8,000 tentera yang sempat dan selamat balik. Dan ini menimbulkan kemarahan yang besar daripada Sultan Ahmad Fatih. Sultan Fatih segera selepas sebaik saja misi di Greece yang telah selesai, misi di Yunani yang telah selesai, dia telah dengan pasukan yang besar datang untuk bertembung dengan Dracula, saudara angkatnya sendiri. Dan peperangan ini berlaku dengan sangat hebat, sehingga akhirnya tertawanlah Dracula di tangan Sultan Al-Fatih. Sultan Al-Fatih memancung kepalanya di tepi tasik ini. Kepalanya dipancung. Sultan Al-Fatih tidak pernah melakukan kepalanya dibawa dijulang kepala musuhnya. Tapi kali ini kepala Dracula dijulangnya. Dibawa baliknya ke Ardennes. Ketika itu pusat pemerintahan Istanbul, pusat pemerintahan Osmania adalah di Ardennes. Dan sebagaimana yang dilakukan oleh Dracula, kepala Dracula juga telah digantung di Ardennes. Sebagai pengajaran kepada mereka yang ingin melakukan pemberontakan atas sebagainya. Inilah kepala, dan sekarang inilah mereka lukis, mereka lakukan kepala Dracula dan dijual merata-rata di Romania. Dan sekarang pelancongan Romania menjual kepala Dracula sebagai satu ikon ataupun satu hadiah untuk balik daripada Romania, dan kepala seperti ini dipancung oleh Al-Fatih, dibawa balik ke Ardennes, dan kemudian badannya ditinggalkan di tepi pasir ini. Itulah sejarah Dracula. Maka kembalilah keamanan di kawasan Malaysia. Adapun Sultan baru yang dilantik untuk menggantikan Dracula ialah adiknya yang kita masukkan tadi, yang disebutkan sebagai putera yang handsome tadi, Al-Wasim tadi. Adik Dracula dilantik menjadi raja Romania sekarang ketika itu. Dan raja ini sangat adil, dan dia adalah seorang yang bertakwa. Dan kita perhatikan di situ ketika itu raja Romania adalah Islam, yang dilatih ataupun diasuh di istana Osmania, dan dia merintah beberapa ketika. Dan itulah sejarah yang berlaku satu masa dulu ketika zaman Osmania. Maka Islam tidak boleh dipermainkan. Siapa yang telah berjanji melakukan perjanjian dengan Islam tapi mereka melanggar perjanjiannya, maka nasib sebagaimana yang dialami oleh Dracula. Dracula sebenarnya ialah manusia. Dia bukan jin, bukan
syaitan. Dialah manusia. Manusia yang asalnya agama Islam, yang telah murtad. Yang fasih baca Quran, yang fasih menghafal hadis, yang fasih mempelajari sejarah Islam. Itulah Dracula yang kemudian murtad disebabkan cita-citanya untuk memerintah dunia. Dan kisah ini dibukukan. Kisah Dracula ini dibukukan oleh seorang Yahudi bernama Abraham Stoker yang hidup di England pada tahun 1897. Dia telah menambah, menolak, menambah dan mengurang kisah yang sebenarnya, sehingga menggambarkan Dracula ini sebagai satu makhluk yang asing sama sekali, yang minum darah, makan darah manusia, dan melakukan kejahatan yang digambarkan dalam buku Dracula yang tuliskan oleh Abraham Stoker ini. Kemudian segera dia menjadi filem. Dia difilmkan oleh Hollywood, difilmkan oleh England dan sebagainya. Maka terkenallah Dracula yang digambarkan bukan sebagai manusia, tetapi sebagai jembalang ataupun sebagai vampire. Kebetulan pula orang England ketika itu masih percaya pada vampire. Mereka sangat percaya pada vampire, tuan-tuan. Kita ingat orang Melayu yang percaya pada hantu ni. Orang Melayu takut pada hantu. Rupa-rupanya orang England sampai sekarang dia masih takut pada vampire. Dia masih takut pada malam Jumaat, tuan-tuan. Orang England takut malam Jumaat. Kita sangka mereka cerdik, tapi mereka takut malam Jumaat 13 hari bulan. Dan mereka sangat takut pada nombor 13. Namun di England, tuan-tuan, tidak ada jalan 13. Sebab mereka adalah bangsa yang superstitious. Bangsa yang percaya pada tahyul. Dan nombor 13 tidak ada di England. Tingkat 13 tidak ada di England. Dan sekarang warisan itu dilakukan oleh Malaysia. Malaysia pula tidak ada jalan 13. Di Bandar Baru Bangi, tuan-tuan, sekarang ada seksyen 13. Tapi dulu tidak ada jalan 13. Sebab kita terpengaruh dengan kebodohan orang British yang sangat takut kepada vampire, sangat takut pada kaca yang pecah, kepada kucing yang hitam, yang takut kepada nombor 13. Inilah satu masyarakat yang telah berlalu, tetapi apa yang mereka lakukan diambil oleh sebahagian kepada masyarakat kita. Alangkah bodoh, alangkah malang, alangkah seperti khurafatnya manusia yang takut nombor 13. Kalaulah keretanya nombor 13, dia tak akan ambil. Dan orang ini telah termasuk dalam kumpulan yang sama. Tuan-tuan, apa yang berlaku di Romania, sekarang namanya Romania, difilmkan, dan sekarang dicantum dengan vampire, maka vampire Dracula menjadi satu ikon dalam filem di Barat. Mereka masih menayangkan filem ini. Sejak daripada awal kurun 19 sampai ke hari ini, mereka masih lagi dalam filem-filem Hollywood, cerita hantu, cerita toyol ini, cerita tahyul ini, masih diamalkan di Barat. Sedangkan umat Islam telah lama meninggalkan perkara yang seperti ini. Inilah kita lihat bagaimanakah kesan Osmaniyah dan Dracula. Dan digambarkan dalam kisah-kisah bahawa vampire takut pada salib. Sebenarnya Dracula takut pada Sultan Al-Fatih. Dracula tidak takut pada salib, tetapi dia takut kepada Al-Fatih. Sebab Al-Fatih lah yang mengalahkan Dracula. Dan sampai sekarang dalam filem-filem Barat masih menunjukkan bila ditunjukkan salib, maka Dracula pun takut, vampire pun takut. Sebenarnya Dracula tak pernah takut dengan salib. Dracula takut dengan Sultan Al-Fatih. Itulah sebenarnya. Sejarah yang sebenarnya telah dikhayalkan menjadi impian sebahagian pada penerbit filem dan sebagainya, ditayangkan pada negara-negara yang negara-negara membangun, termasuk negara Islam. Inilah tuan-tuan, kita lihat mereka menayangkan artis-artis mereka yang terkenal yang melakonkan Dracula, berbagai-bagai tajuk. Dan inilah Barat yang telah mengambil daripada kisah perjuangan antara Sultan Al-Fatih menentang Dracula, difilmkan dan sekarang telah jadi tahyul dan menjadi khurafat. Dan saya tengok filem-filem Melayu juga ada yang meniru apa yang dilakukan benar-benar tahyul seperti ini untuk disuapkan kepada masyarakat supaya masyarakat menjadi kembali pada masyarakat Barat sebelum zaman kecerahan mereka. Tuan-tuan, Romania hari ini telah berubah. Selepas kekalahan Sultan Osmaniyah, maka kita lihat dia dipengaruhi oleh Rusia, dia dipengaruhi oleh komunis, dan itulah Romania yang ada sekarang. Sekiranya kita melawat Romania, dan malam ini saya ingin tuan-tuan mengajak tuan-tuan, selepas kita melihat sejarah yang berlaku pada Romania, kita melawat Romania, supaya kita lihat apakah kesan-kesan umat Islam yang masih ada di sana.
Kalau kita melawat Romania, tuan-tuan, mula-mula kita masuk Romania, barangkali tuan-tuan akan lihat manusia yang diletak di atas kayu seperti ini. Ini ialah sebagai gimmick untuk pelancong datang melawat istana Dracula. Dan jangan terperanjat kalau kita masuk Romania, kita lihat orang yang dipasung seperti ini ataupun disalib seperti ini yang berada di sepanjang jalan, maka itulah gimmick mereka untuk menyambut para pelancong dan supaya menceritakan bahawa Dracula versi Romania tidak sama dengan Dracula yang sebutkan tadi. Dalam versi Romania, seolah-olah Ahmad Fatih itulah yang Dracula. Maka tuan-tuan harus memilih sumber bacaan tuan-tuan. Sekiranya tuan-tuan tersalah pilih dan masuk dalam Google, maka Dracula menjadi hero, Sultan Ahmad Fatih menjadi Dracula. Dan tuan-tuan harus memilih rujukan tuan-tuan. Dan hari ini kita lihat sejarah yang sebenarnya berlaku, apa yang berlaku kepada Dracula dan Sultan Ahmad Fatih. Satu perkara yang cukup menarik tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke Romania pada masa yang sama, Romania sangat indah dengan bunga matahari. Sepanjang mata memandang, itulah ladang bunga matahari yang sedang mengembang. Sebab antara hasil utama Romania ialah minyak bunga matahari. Oleh sebab itu, tanah-tanah lapang yang mereka subur ini ditanam dengan pokok bunga matahari yang sangat-sangat indah. Dan kita lihat tuan-tuan, di Romania masih ada lagi masjid-masjid yang ditinggalkan oleh Osmaniyah, walaupun sekarang bilangan umat Islam telah berkurangan. Sebenarnya Romania menjadi negara Islam sejak pada 700 tahun yang lalu. Sebelum Osmaniyah, Romania telah dipengaruhi oleh negara Islam. Dan ketika itu kita lihat bangsa Tatar yang datang untuk menghancurkan Baghdad. Mereka telah memeluk Islam beramai-ramai. Dan mereka telah memerintah apa yang disebut sebagai Golden Hordes berpusat di Bulgaria, Rusia. Mereka mengembangkan Islam kepada Romania. Rupa-rupanya orang Tatar ialah pengembang Islam yang sangat dinamik. Dan mereka sampaikan Islam kepada orang Romania. Dan tuan-tuan, kita lihat satu masa dulu, Romania menggunakan uang emas yang bertanda dengan kalimat Allah. Sebagai simbol, mereka adalah Muslim di bawah kerajaan Wallachia yang diperintah oleh Golden Hordes yang disebut sebagai kabilah emas yang berpusat di Bulgaria, yang barangkali saya sebut dalam kuliah lepas. Dan ini sebabnya Romania ialah sangat-sangat rapat dengan Islam. Bahkan satu masa Islam sangat bertapak di kawasan Romania. Tetapi apabila kejatuhan kerajaan Osmaniyah menyebabkan Rusia menguasai sepenuhnya dan umat Islam telah berkurangan, walau demikian kita masih lihat bahawa masjid yang ditinggalkan oleh Osmaniyah masih ada di kawasan-kawasan tertentu. Kecuali di ibu kota mereka, kita tidak temui masjid, barangkali mereka runtuhkan. Tetapi di kawasan yang pedalaman, di kawasan yang Konstanta, di tepi laut Caspian, kita dapati masjid yang dibina oleh Osmaniyah masih wujud di situ. Dan ini kesan Islam yang dapat kita saksikan di Romania sekarang. Begitu juga kita lihat di kawasan yang lain, di kawasan Dobroja, tepi laut hitam, kita dapati bahawa kesan-kesan Islam masih kita dapat saksikan. Dan apabila pelancong datang ke Romania, mereka sering datang menuju melawat kawasan-kawasan yang asalnya kawasan Islam, diperintah oleh Islam, tetapi akhirnya apabila Osmaniyah telah jatuh, maka dikuasai oleh Rusia, dan akhirnya mereka memerintah dengan cara komunis sehinggalah mereka digulingkan pada tahun 1989. Kita lihat, inilah kesan-kesan yang masih ada. Masjid Hancia yang berada di Konstanta ini sebagai simbol bahawa Islam pernah bertapak di Romania. Tetapi kalau tuan-tuan pergi ke ibu kota mereka sekarang, kita sukar untuk melihat kesan Islam yang ditinggalkan oleh Osmaniyah. Barangkali mereka telah hapuskan. Dan oleh sebab apabila komunis telah menguasai Romania satu masa dulu, Rusia menguasainya, maka kita lihat bahawa Islam berkurang. Sehingga hari ini kita dapati bahawa hanyalah 0,3% umat Islam yang berada di Romania, sedangkan satu masa dulu dialah pusat perkembangan Islam yang sangat gigih berlaku di kawasan tengah ataupun di Eropah Timur. Mari kita melawat Romania. Jangan lupa kita melawat Istana Dracula. Dan Istana Dracula ini telah dijadikan sebagai tempat pelancongan yang sangat terkenal di Romania. Dan inilah sebahagian daripada kota-kota yang masih ditinggalkan, yang penuh dengan kisah-kisah yang khurafat
yang berada di Filipina ataupun di Romania. Antaranya Palace Castle yang saya telah melawat kawasan ini. Satu masa dulu, 20 tahun lepas, saya telah berada di sini. Dan yang saya ingin kongsi dengan tuan ialah Istana Dracula. Inilah Istana Dracula yang memang di sinilah tempat pembunuhan yang berlaku. Dan dia masih kukuh lagi, istana ini masih kekal sampai hari ini. Dan dibina dalam kurun yang ke-15 yang masih kekal sampai hari ini. Dan dia berada di tepi bukit, lereng bukit. Di sebelah bawahnya ialah lereng bukit yang sangat curam. Dan di sinilah dikatakan bahawa Istana Dracula yang utama. Dracula punya banyak istana dan saya masuk ke istana ini. Dan apabila kita mengetahui sejarah Dracula ialah manusia biasa yang sangat takut kepada Utsmaniyah. Dan kita masuk di atas sejarah yang kita pahami itu. Dan kita lihat di sinilah bilik tidur Dracula masih ada di situ. Dia orang biasa. Tuan lihat katilnya, katil yang saya sama seperti kita. Dia bukan Dracula yang sebagaimana digambarkan oleh film-film barat. Ini bilik tidurnya. Di sinilah antara bilik tidurnya terakhir. Dan dia juga ada tradisi ilmunya. Dia ada pustakaan dia. Kita lihat bagaimanakah putra raja dilatih supaya cinta ke ilmu di Utsmaniyah. Dan itulah yang dibawa oleh putra ataupun Dracula ini. Di dalam bilik istananya ada library yang menggambarkan bahawa budaya yang dibawa daripada Utsmaniyah masih diamalkan oleh Dracula. Tuan-tuan, inilah biliknya di kawasan luarnya. Dan istana ini masih kukuh, dibuat dengan kayu yang sangat-sangat kuat. Dah batu di luarnya. Dan kita pergi ke dapurnya. Ini dapurnya. Dan periginya digunakan oleh Dracula. Perigi yang sama. Saya berlegar di sini agak lama. Dan untuk mengenang kembali sejarah yang ditinggalkan oleh bagaimanakah khurafahnya orang Depah. Apabila mereka mengetahui bahawa Dracula adalah seorang putera raja yang biasa. Yang telah dikalahkan oleh Sultan Al-Fatih. Dan kita lihat kadang-kadang ada seorang yang berlakon sebagai Dracula. Tapi Dracula ini Dracula yang baik. Dia duduk biasa yang duduk di dapur. Dan istana ini istana yang berbelit-belit. Ada pintu-pintu rahsianya. Dan ada tangga-tangganya yang menuju kepada mana kita tak tahu, tapi ditutup sebahagiannya. Dan inilah cukup menyeramkan istana Dracula. Dan itulah pengalaman saya 20 tahun lepas ketika kami sampai ke sini. Dan saya rakamkan ini ialah kerana ingin menunjukkan bahawa Islam pernah bertapak di sini. Dan kekalahan yang dialami oleh Dracula, yang kemudiannya Islam bertapak, kemudian dikalahkan oleh Rusia, maka Utsmaniyah berundur ke Istanbul. Dan kita lihat bagaimanakah sejarah Romania yang bertukar ganti di antara sejarah Islam dengan sejarah Eropah yang berdasarkan kepada agama dan budaya mereka. Dan kalau kita melawat museum mereka di Romania, kita lihat inilah penduduk-penduduk asal Romania. Dan tuan-tuan, gambar yang sebelah kanan menggambarkan sebahagian daripada komponen Romania ialah Muslim yang pakaiannya menutup aurat dan pakaian yang sopan di sebelah kanan sekali. Ini kita dapat lihat di Museum Romania untuk menggambarkan kisah mereka yang lampau. Tetapi mereka cuba mengelakkan apabila kita sebut tentang Islam dan mereka mengatakan bahawa Utsmaniyah tidak pernah menjajah mereka. Mereka tidak mengaku bahawa Utsmaniyah pernah memerintah mereka dan pernah memajukan mereka, membina masjid-masjid, sistem pertanian yang ada sekarang masih di pengairan yang dibina Utsmaniyah. Tapi hari ini kalau kita bertanya dengan masyarakat Romania, mereka tidak mengaku. Mereka mengatakan Utsmaniyah tidak pernah menjajah kami. Walaupun kita lihat hakikatnya tidak demikian. Dan saya masukkan di sini sebab peperangan antara Turki, Utsmaniyah dengan Rusia ialah di antaranya disebabkan kawasan Wallachia dan kawasan-kawasan di kawasan Balkan inilah yang menyebabkan saya masukkan dalam buku yang bertajuk Rusia ini disebabkan peperangan antara Turki dengan Rusia menyebabkan kita lihat umat Islam yang berkembang dan turun naiknya umat Islam di kawasan tersebut. Ini zaman moden, tuan-tuan. Selepas kejatuhan umat Islam di Romania, kita lihat dia dipengaruhi oleh Rusia dan akhirnya parti yang bersifat komunis telah berkembang di Rusia, di Romania, dan pemimpin mereka pada masa terakhir ialah Nicolae Ceausescu yang digulingkan oleh rakyatnya sebab dia sangat-sangat zalim kepada rakyatnya. Dia menghabiskan hartanya, harta negaranya yang asasnya ialah untuk sama rata sosialis, tetapi dia gunakan untuk dirinya. Slogannya ialah sosialis ialah sama rata, tetapi hakikatnya kekayaannya dibinakan untuk dirinya. Dan kita lihat istananya yang dianggap istana yang terbesar di dunia, dibina di Romania. Dan
apa yang ada di bawah istana ini jauh lebih besar daripada di atasnya. Inilah peninggalan daripada diktator mereka yang telah digulingkan pada tahun 1899. Dan istana ini telah ditukar menjadi parlimen mereka dan tempat-tempat keresmian mereka. Dan ketika saya melawat Romania pada tahun 1999, ketika itu saya orang yang kelima sampai ke Romania. Orang Malaysia yang kelima sampai ke Romania, dan sebelum saya hanyalah 3 atau 4 orang yang baru sampai, dan kebanyakan mereka transit di Romania, dan yang benar-benar pergi ke Romania ialah saya dengan rombongan saya diisytiharkan oleh duta kita, yang ketika itu duta kita berada di Hungary. Di Romania belum ada lagi kedutaan kita, yang ada ialah wakil, dan kita, pusat kita lah di Hungary ketika itu. Dan saya diberitahu bahawa kumpulan saya lah kumpulan yang kelima sampai ke Romania. Bagaimanakah anda boleh sampai ke Romania? Dan kami mintakan bahawa kami lah rombongan daripada Kementerian Pelajaran yang kami diutuskan untuk satu pertandingan di Romania, iaitu apa yang dinamakan sebagai International Mathematical Olympiad. Dan saya lah jurulatih negara ketika itu. Tuan-tuan. Dan kami telah diberikan penghormatan ketika itu untuk masuk dalam istana ini. Istana ini sangat luas, sangat besar. Dan inilah bagaimanakah slogan pemimpin komunis yang mengatakan bahawa sama rata? Sebenarnya tidak. Yang sama rata ialah miskin sama rata kepada rakyat, tetapi pemimpin sama kaya. Itu ialah komunisme ataupun sosialisme yang ditunjukkan Romania, bahawa pemimpin sama kaya, rakyat sama miskin. Itulah sosialisme yang diamalkan di Romania, sehingga akhirnya tokoh diktator mereka digulingkan. Dan ketika saya sampai ke Romania, mereka masih bergembira dengan kejatuhan diktator mereka. Dan ketika itu mereka telah mengamalkan demokrasi dan mereka memilih presiden mereka yang baru. Tuan-tuan, inilah presiden yang diktator tadi. Nicolae Ceausescu ini sangat dikenal kezolimannya di Romania, dan mereka mengatakan yang lebih zolim ialah yang sebelah kirinya, sebelah kanannya, istrinya. Istrinya yang memerintah, bukan presiden sebenarnya. Kezoliman ini dilakukan oleh istrinya. Oleh sebab itu, apabila pergulingan ini, mereka telah membunuh kedua-duanya, dan mereka telah membunuh Elena ini, dan mereka membunuh presiden mereka, sebab mereka telah begitu dendam, sebab wang negara telah dihabiskan oleh isteri diktator ini, dan mereka telah musnahkan kedua-duanya, dan mereka membina satu sejarah baru. Dan ketika saya sampai, mereka baru saja merayakan kematian Ceausescu. Tuan-tuan, kita lihat Romania adalah negara miskin, sangat miskin. Wang $100 yang saya tukar, dan kita boleh mengembara seluruh Romania dalam masa seminggu, hanya dengan $100 yang kita tukar. Duit so mereka sangat besar, sangat kecil, sehingga kita dapat menggunakan wang $100 ini untuk segala tujuan di Romania. Itulah mereka. Dan kita lihat mereka masih menggunakan kuda. Kebanyakan orang Romania yang miskin ini ialah orang Gypsy, tuan-tuan. Orang Gypsy ini ialah orang Asia. Bagaimanakah mereka boleh bertapak di Romania? Kita tidak tahu sejarah mereka. Mereka inilah yang sangat dibenci oleh orang Romania. Mereka suka minta sedekah, dan hidup mereka masih lagi cara yang sangat-sangat miskin. Dan itulah suasana Romania yang ketika itu. Dan tuan-tuan, sekarang Bukares ialah ibu negara Romania. Kalau kita pergi dan kita lihat secara kasar, kita tidak temui kesan Islam. Saya tercari-cari di manakah masjid. Barangkali setiap kota yang kita pergi di dunia, sama ada Eropah ataupun di mana-mana saja, kita temui masjid, tapi tidak di Bukares. Saya cuba merhatikan di mana-mana, tapi tidak dapati. Dan akhirnya saya dapati bahawa memang tidak ada sebarang masjid di Bukares. Dan kita lihat mereka mempunyai kesan-kesan sejarah lama mereka. Dan inilah mufti mereka, mufti Romania, yang sangat-sangat sedih apabila ditanya tentang Islam di Bosnia, di Romania. Dia mengatakan bahawa Islam di Romania tidak dianggap sebagai agama, dianggap sebagai pahaman sesat. Mereka sebut cult, KULT. Mereka sebut sebagai Islam cult. Sedih. Sedih. Inilah mufti kita, namanya Murad Yusof, yang berusaha untuk membina masjid di Romania. Dan usahanya telah bersambut. Akhirnya pemimpin-pemimpin dunia telah berusaha untuk membina masjid pertama di Bukares. Asalnya Bukares inilah tempat Islam, tetapi hari ini tidak ada kesan Islam. Sebab apabila komunis memerintah, kita lihat bahawa Islam dihapuskan. Dan mufti ini berusaha untuk mendapatkan masjid baru, dan dia telah, alhamdulillah, Erdogan bersama dengan Presiden Romania telah bertemu dan bercakap, dan akhirnya minta supaya dibenarkan untuk membina masjid yang pertama di Bukares, ibu negara Romania. Sebagai balasannya,
Istanbul akan berikan untuk dibina gereja dalam mazhab ortodoks. Sebab Romania kebanyakannya mereka masih mengamal ortodoks. Dan mereka berjanji. Oleh sebab itu, masjid boleh didirikan di Bukares, Romania, dan gereja ortodoks akan dibina di Istanbul. Fair and square. Dan masjid telah dibina. Ini plannya. Plannya telah dibina. Syarikat yang ingin membinanya telah mempunyai tapak yang sangat sesuai di Bandar Bukares, di pinggir Bandar Bukares. Dan pemandangannya sangat cantik, yang barangkali ketika itu diplan untuk menjadi masjid yang paling besar di Eropah Timur. Dan ini sebahagian pandangannya di sebelah belakang, yang akan digunakan untuk sekolah pertemuan dan masyarakat Islam di sini. Apakah yang berlaku, tuan-tuan? Terdapat bantahan beramai-ramai daripada masyarakat Romania bahawa tidak mungkin umat Islam boleh membina masjid di negara kami sebab Islamlah ganas. Itulah tuan-tuan jawapan mereka. Mereka keluar beramai-ramai ke jalan pada tahun 2016 lepas. Mereka menentang pembinaan masjid sebab masjid adalah simbol keganasan. Itulah yang dipegang oleh orang Romania. Sebab mereka dipengaruhi oleh berita Amerika Barat yang mengatakan Islam adalah ganas dan jangan benarkan Islam bertapak di mana-mana saja. Itu mesej yang dibawa oleh media Barat dan ini mempengaruhi orang Romania. Dan mereka keluar beramai menentang usaha untuk membina masjid ini. Dan masjid ini tidak pernah dibina sampai sekarang. Tahu saya masjid ini tidak pernah dibina sampai sekarang sebab dibantah oleh penduduk dan mereka tidak ada toleransi, tuan-tuan. Mereka tidak toleransi bagaimanakah negara Islam membenarkan mereka membina rumah ibadat mereka, tapi mereka tidak membenarkan walaupun perbelanjaan ini bukan daripada kerajaan mereka tetapi daripada kerajaan Islam dan wang daripada rakyat ataupun umat Islam seluruh dunia. Inilah sejarah Masjid Romania. Dan saya menyebut tentang sejarah ini ialah supaya kita peka dengan umat Islam yang minoriti di kawasan yang terpencil. Barangkali kita selalu pergi ke Moskow, kita pergi ke London, kita pergi ke Amerika. Jadikan sekali-sekala destinasi kita ke tempat ini, tempat umat Islam dibenci, tempat Islam yang sangat minoriti, sedangkan di situ pernah berlaku satu tamadun Islam yang pada masa lampau dan kita cuba melihat kesan yang ada hari ini dan kita bandingkan dengan keindahan Islam satu masa dulu. Mereka tidak benarkan sampai hari ini, tuan-tuan. Dan mereka membantah dan takdir ilahi, tuan-tuan. Dalam politik Romania, tiba-tiba pemimpin Islam wanita ini bernama Syahidah ini telah menang dalam pilihan raya mereka, parti yang terbesar, dan telah menang, dan sepatutnya dia menjadi Perdana Menteri yang sah di Romania. Dia menang majoriti, tuan-tuan. Tetapi apabila ingin dilantik sebagai menteri pertama, dia dibantah oleh rakyat Romania. Romania tidak boleh menjadikan umat Islam sebagai presiden mereka. Walaupun dari segi demokrasi dia menang kerusi yang paling banyak di parlimen, tetapi tidak dibenarkan, maka itulah paling hampir umat Islam hampir memenangi kerusi Perdana Menteri di Romania, tetapi sayang telah dinafikan oleh rakyatnya dan parlimennya turut mengundi untuk tidak percaya kepada bakal Perdana Menteri ini. Itulah sejarah Romania yang sangat-sangat menyayati. Tuan-tuan, Muslim di negara minoriti, Islam di negara minoriti, ini harus kita beri perhatian. Mereka tidak dapat mengamalkan apa yang kita amalkan negara kita. Dan kalau kita melawat mereka, kita simpati dan kita berjumpa dengan mereka. Persatuan mereka, yang mereka tidak ada masjid. Mereka hanya solat di mana tempat ada yang rumah-rumah persediaan, rumah persendirian ataupun kelab-kelab mereka. Dan mereka tidak dapat mengamalkan Islam sebagaimana yang sepatutnya. Dan Romania bukan negara asing kepada Islam satu masa dulu, tapi hari ini sangat-sangat asing. Sehingga kalau kita berada di bandar kota Bukares, kita masih dapat lihat seni benanya. Barangkali itulah sebahagian daripada campuran seni bena Osmaniyah dengan Hungary yang menjadi sebagai mercu tanda hari ini kebanyakan ialah di antara seni bena Osmaniyah dan Hungary. Tuan-tuan, kita melihat sekarang satu masa dulu umat Islam sangat ramai di Balkan ini. Dan kita lihat di Greece, di Albania, di Bulgaria, Bosnia, Herzegovina, Macedonia, Serbia dan sebagainya. Umat Islam sangat ramai, tetapi hari ini sangat sedikit. Dan statistik menunjukkan bahawa di Slovenia dan di Romania sangat-sangat sedikit umat Islam dan mereka tidak dapat mengamalkan Islam sepenuhnya. Dan inilah nasib umat Islam di Romania satu masa dulu yang sangat gemilang. Tapi hari ini, tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada masa, kalau Masjid Surau ada rombongan, saya cadangkan melawatlah Romania. Kemudian melawatlah Slovenia, lawatlah Croatia,
dan kita dapat melihat bagaimana kaum Islam di negara minoriti, bagaimanakah nasib mereka sekarang dalam masa yang terhad ini, tuan-tuan. Mari kita melawat satu lagi kawasan di sebelah kepada Romania ini, iaitu di Slovenia. Dan sekarang umat Islam memeluk Islam, walaupun tren untuk memeluk Islam cukup ramai di Eropah, tetapi di Romania masih lagi terhad. Inilah satu contoh seorang yang diberikan hidayah untuk memeluk Islam di Romania, dan dia menghadapi masalah yang sama seperti yang kita sebutkan tadi. Dan kita lihat Slovenia, jirannya, yang tidak berjauh daripada negara kita sebutkan tadi. Dia juga negara ini pernah berada di bawah Osmania. Tetapi kalau kita tanya sekarang, dia mengatakan kami tidak pernah dijajah oleh Osmania. Sebagaimana Malaysia mengatakan kami tak pernah dijajah oleh British, begitulah orang Romania mengatakan kami tidak pernah dijajah oleh Osmania. Sedangkan hakikatnya Osmania pernah berada di situ dan membentuk satu pemerintahan yang adil. Mereka tidak akui dalam sejarah mereka hari ini. Tuan-tuan, demikian kat Slovenia. Saya juga dengan rahmat ilahi telah sampai ke sana dalam 10 tahun yang lepas. Dan kita lihat Slovenia ialah negara yang kita sebut sebagai negara Yugoslavia satu masa dulu, yang di bawah pengaruh komunis. Presiden mereka lah Presiden Tito. Presiden ini walaupun tidak seganas yang di Soviet Union, tetapi dia masih berpegang kepada prinsip sosialis yang sama. Dan tuan, kita lihat apa yang diberikan oleh Osmania kepada seluruh negara di bawah naungannya, yaitu keadilan. Dan inilah surat Sultan Al-Fatih yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan bahawa mereka diberikan segala kebebasan dan tidak sebagaimana sekarang apabila mereka memerintah hanya untuk membina masjid pun mereka tidak benarkan. Dan kita lihat apakah perkara yang sama berlaku di Slovenia. Dan inilah bertebak sebenarnya bila saya sampai ke bandar ini, tuan-tuan, ini bandar Ljubljana, ibu negara Slovenia. Tiba-tiba apabila hampir waktu zuhur, saya dengar gereja ini mengeluarkan loceng yang begitu kuat. Dan saya sangka itulah mereka ingin ke gereja. Tetapi esok berlaku pada masa yang sama, pukul 12 berlaku perkara yang sama. Dan bila saya tanya kepada penduduk Slovenia, mereka mengatakan bahawa itu ialah sejarah Osmania. Osmania pernah sampai ke sini dan kami membuat herlah bahawa dibunyikan loceng ini supaya tentera Osmania tidak bersedia dengan apa yang mereka lancangkan. Oleh sebab itu, kami dapat menghalang Osmania daripada menguasai bandar ini, dan kami telah gunakan loceng ini sejak 500 tahun lepas. Dan tak pernah kami berhenti sejak 500 tahun lepas. Loceng ini sentiasa kami bunyikan sebagai simbol kami selamat daripada Osmania, dan Osmania digambarkan sebagai seolah-olah Dracula di Slovenia. Tuan-tuan, itulah yang berlaku di Slovenia. Tetapi masa telah berlalu. Kita lihat di sini, pusat Islam telah dibina buat pertama kali. Alhamdulillah, kalau kita bandingkan Romania dengan Slovenia, Romania lebih banyak umat Islamnya. Tetapi takdir ilahi bahawa selama 50 tahun, masuk mahkamah, keluar mahkamah, umat Islam telah berjaya membina sebuah masjid. Dan dibinanya kompleks masjid yang besar di dalam bandar Ljubljana, yang menunjukkan bahawa ini satu perjuangan yang lama. Mahkamah telah masuk keluar, dan selama 50 tahun akhirnya umat Islam berjaya membina masjid yang pertama di Slovenia. Inilah kisah-kisah yang kita harus ambil tahu, tuan-tuan. Kita negara yang majoriti, kita merasakan tidak ada masalah, tetapi sekali-sekala melawatlah negeri yang minoriti ini, dan mereka akan mencerita kepada kita apakah yang mereka hadapi, masalah yang mereka hadapi sangat-sangat menyayat hati kita. Dan tuan-tuan, dan inilah di antara masjid binaannya. Dan kalau kita lihat dari segi kasar ini, sebenarnya lebih beruntung daripada Romania. Rakyat Slovenia, walaupun mereka menentang Islam, mereka juga menentang pembinaan masjid ini, tuan-tuan. Tetapi presiden mereka mengatakan bahawa kenapakah kita harus tidak memberi toleransi pada Islam, sedangkan sejarah kita yang pas. Mereka memberikan toleransi yang banyak kepada kita, dan kita dapat saksikan masjid yang mereka bina di Slovenia masih ada sampai sekarang. Tuan-tuan, rupa-rupanya sebenarnya pun pernah dapat pengaruh daripada Osmania, walaupun mereka cuba nafikan, walaupun mereka lebih rapat daripada Rusia. Dan ini juga tempat yang berlakunya peperangan demi peperangan di antara Osmania dengan Rusia, yang kita lihat pengaruhnya akhirnya dimenangi oleh Rusia buat kali terakhir. Dan inilah mufti mereka. Muftilah menceritakan bagaimanakah perkembangan Islam di Slovenia, walaupun perlahan-lahan tapi sangat mantap. Dan inilah peluangnya untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum di Slovenia bahawa Islam bukan ganas. Sedangkan di Romania, Islam dianggap sebagai agama sesat. Tidak diakui sebagai agama yang standar dengan Eropah. Tetapi di Slovenia, tuan-tuan, sekurang-kurangnya Islam
dibincang dalam perbandingan agama. Maksudnya, mereka lebih terbuka daripada Romania. Inilah yang disebut oleh mufti kita, Mufti Nazak Grabus ini, seorang yang sangat penting di Slovenia. Dan tuan-tuan, kalau ada rombongan ke Slovenia, saya sangat cadangkan, pergilah berjumpa dengan kawan kita, sahabat-sahabat kita, umat Islam yang berada di Slovenia, dan kita sama-sama merasakan apa yang mereka lalui, begitu perit untuk melaksanakan agama mereka. Dan di antara juga tuan-tuan, ialah usaha Erdogan. Usaha Erdogan di Romania tidak berjaya, walaupun perjanjian telah dimeterai, tetapi tidak berjaya. Tetapi di Romania, di Slovenia sekurang-kurangnya, mereka sama-sama memegang perjanji yang mereka lakukan, dan itu sebab antaranya sebab masjid pertama di Slovenia dapat dirikan. Inilah masjid yang pertama di Slovenia, tuan-tuan, pada zaman moden ini. Dan ini ada usaha yang diberikan oleh Erdogan. Mudah-mudahan beliau mendapat ganjaran yang indah daripada ilahi satu masa di akhirat nanti, tuan-tuan. Dan di sebenarnya, subhanallah, kegiatan Islam boleh berlaku, dan pertandingan baca Al-Quran, musabaqah Al-Quran, tilawah Al-Quran telah dimulakan pada tahun 2015 yang lepas. Dan ini satu perkara yang menunjukkan bahawa Islam diberikan ruang di sebenarnya, sedangkan di sebahagian negara lain tidak dibenarkan sama sekali. Inilah keperkembangan yang berlaku sebenarnya. Dan antara faktor Islam dibenarkan berkembang sebenarnya ialah pelancongan. Sebenarnya ingin mengharapkan pelancong Islam datang ke sebenarnya, tetapi kita pula mengambil ruang untuk bertemu dengan saudara kita. Dan antara perbincangan mereka, forum mereka ialah antara Interfaith Forum. Mereka telah menjemput Islam sebagai ahli forum yang menunjukkan bahawa mereka iktiraf Islam sebagai agama di Slovenia. Dan ini satu perkara yang lebih baik daripada berlaku di Romania. Tuan-tuan pergilah melawati kawasan tersebut, dan majlis ataupun jemaah surau ataupun masjid, kalau ada peluang, selain pada melawat ke tempat-tempat yang biasa, tetapi tumpulah tempat yang minoriti ini, mudah-mudahan kita mendapat kelebihan, sebab kita dapat merasakan himpitan yang dilalui oleh umat Islam di negara yang minoriti ini. Ini ialah Hotel Grand Union yang saya pernah tinggal 20 tahun lepas ataupun 10 tahun lepas, dan alhamdulillah sekarang hotel ini ada promosi untuk Muslim. Tuan-tuan, kalau sebenarnya cuba cari hotel ini, sebab di sini ada makanan halal. Makanan halal ini benar-benar halal sebab diakui oleh mufti tadi. Mufti ini telah memberikan jaminan bahawa makanan di Hotel Grand Union ialah halal. Lebih menarik, ada sejadah, ada arah kiblat, dan ini sukar untuk kita temui negara yang umat Islam minoriti. Dan tuan-tuan, kalau ada rombongan melawat Slovenia dan tinggallah di hotel ini, Hotel Grand Union, di tengah-tengah bandar Ljubljana, dan di situ ada suasana Islam, sekurang-kurangnya mereka jadikan ini, kota ini, untuk pelancongan, dan kita ambil peluang yang diberikan oleh Slovenia selepas COVID-19 berlalu, Masya Allah. Dan cubalah kita kenangi ataupun kita pelajari, kita kenali saudara kita yang terhimpit di sana. Dan tuan-tuan, kita lihat sejarah semulanya. Ini antara masjid yang dibina ketika zaman Osmaniyah. Dan mereka mengatakan inilah masjid yang sementara yang dibina oleh tentera-tentera Osmaniyah. Bukan saja Osmaniyah, tapi tentera-tentera yang dalam peperangan dunia pertama, yang sebahagian umat Islam, mereka membina masjid di sini. Dan ini masih lagi kita dapat saksikan kesan-kesan umat Islam yang terdahulu di Slovenia. Dan tempat ini jangan lupa tuan-tuan, pelancongan di Slovenia ini sangat cantik. Dan Tasik Belek ini barangkali saya sebut dalam kuliah lepas, inilah tempat tinggalnya, tempat berehatnya Presiden Tito mereka ketika kerajaan Yugoslavia masih ada. Dan di sinilah tempat mereka bertemu dengan pemimpin-pemimpin dunia. Dan kita lihat antaranya Presiden Sukarno dan pemimpin komunis yang lain, dan juga pemimpin pada Arab daripada India, mereka pernah berkumpul di sini dalam tahun 50-an lepas. Dan inilah sebahagian bersejarah Yugoslavia dan hubungan dengan negara yang asing. Dan di sini tuan-tuan ke Slovenia akan melalui satu jabatan yang sangat panjang ini di tengah-tengah bajaran Gunung Alps. Dan Romania ini ada dua climate, dua iklim, satu Mediterranean, satu lagi iklim Eropah. Tempat yang ada iklim Mediterranean, di situ tumbuh pokok zaitun, tapi pokok yang di kawasan Eropah tidak ada pokok zaitun yang tumbuh. Dan itulah Romania, tuan-tuan. Dan inilah rumah Presiden Tito, tempat pertemuan dengan pemimpin dunia. Dan saya bincang buku ini, perkara ini dalam buku saya, bab yang ketiga daripada buku ke depan, Sinar Islam di Langit Russia. Dan tuan-tuan yang sudah membeli dan sudah mempunyai buku ini dapat
memahami lebih barangkali lebih lanjut pada apa yang saya tulis, sebab saya tulis ini agak singkat, tapi saya terangkan di sini. Mudah-mudahan pemenangan ini akan berikan kemudahan untuk wahana kita, dan tuan-tuan yang berminat bolehlah hubungi nombor yang tertera sebagaimana biasa, dan saya sudahi dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini Hari Malaysia, selamat Hari Malaysia, selamat merdeka, selamat selamat Hari Malaysia. Dan saya minta maaf kalau terlanjur terlebih, dan mudah-mudahan kita bertemu dalam ruangan lain, dan saya dari dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih terus.